Ya, sihat hari ini? Syukur, Alhamdulillah. Terima kasih bersama kita. Dan hari ini sekali lagi merupakan juga rakaman ya untuk kita bersama dengan pendengar kita. Topik kita pada hari ini iaitu celik mata riset minda orang yang berfikir. Minggu Betul. lepas orang yang tawaduk ya. Tawaduk, ya. Dan kita raikan juga beberapa SMS dan juga beberapa Facebook ya, soalan Facebook yang telah pun dihantar sebelum itu. Jadi hari ini orang yang berfikir, insya-Allah kita akan bicarakan hinggalah ke akhir nanti. Dan seperti biasa mungkin Prof nak berikan mukadimah dahulu, silakan. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada emas yang dikasihi dan juga para pendengar rahmati Allah sekalian. Saya pilih tajuk orang berfikir, Mas. Kenapa tahu? Ada satu kajian oleh seorang ahli filosofi di barat lah. Yeah. Dia kata sebenarnya cuma 2% manusia berfikir, 3% manusia fikir dia fikir, dan 95% baik mati daripada berfikir. Banyak orang malah fikir. Kalau kita malah fikirlah. Ya. Malah fikirlah. Sebab sebenarnya Mas nak tahu, orang yang benar-benar berjaya insya-Allah ialah orang yang boleh mengawal fikirannya. Sebab itu kita yang pertama, langkah kita mesti niat untuk berfikir. Nombor 2, kita mesti pantau apa yang kita fikir. Nombor 3, kita mesti fikir luar daripada kotak biasa. So tengok sistem pendidikan kita. Tengok apa kita ajar anak kita. Suruh tak anak kita fikir? Tak kan? Makan, minum, di sekolah ni. Ya. Macam robot. Macam dah tu objektif. Beri tak ada ni langsung. Tak ada benda subjektif ya. Kemudian kita pantau tak apa kita fikir dan anak kita fikir dan pekerja dan siapa kita fikir, pantau tak? Pernah kita tengok aku ni fikir negatif ke positif? Kan sebab tu saya belajar dalam seminar saya, setiap kali kita fikir negatif apa mesti buat Mas? Ambil getah. Kalau rasa negatif, ketik. Ataupun kalau tak ada getah Mas, cubit. Cubit diri sendiri. Yeah. Cubit diri sendiri. Dan pernah saya kata siapa yang mengumpat tampar mulut sendiri, dia hamba bengkak. Balik office, suami kata kenapa bengkak, banyak mengumpat. So kita pantau fikiran kita. Dan yang ketiga, fikir luar kotak. Di mana kotak tu selalunya maksudnya ialah orang yang biasa dia fikir besar, mungkin 3 kali 3 kaki kotak besar tu. Kita besar macam tu. Nak tanya Mas, berapa orang daripada kita fikir apakah potensi diri kita? Macam saya sebut minggu lepas, bila kita luka, baik sendiri. Bila kita bersalin, pantang 6 minggu. Elok badan kita semua. Siapa yang baikkan tu? Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bayangkan, kita sel kita ni ada 100 trilion sel. 100 trilion sel tu, tiap-tiap sel tu ada minda sendiri. Kita berfikir bukan dengan kita punya otak tau Mas. Orang tak faham ya. Sebab tu kita ada 2 jenis minda. Minda sedar, minda bawah sedar, ataupun saya suka beri term baru, minda segar. So minda sedar ialah thinking mind, yang kita pilih apa nak fikir. Tetapi kita ada minda bawah sedar ataupun minda segar yang dipanggil minda emosi atau emotional mind. Dan emotional mind ini, minda bawah sedar atau segar ini, dia menentukan 95% daripada hasil kehidupan kita. Maknanya bila kita set goal dengan minda sedar, apa kita nak, tetapi yang kita capai tu dengan minda bawah sedar, dengan emosi. Sebab tu kalau kita buat azam tahun baru tanpa emosi, tanpa tujuan, tanpa seronok, tak akan capai. Sebab tu seminar-seminar goal setting tu sia-sia. Kita patut ada seminar goal achieving. Bahasa Melayu Mas, pencapaian ya. Satu membuat matlamat, satu lagi mencapai matlamat. Kita banyak buat matlamat aja, buat visi misi, tapi tujuan tak ada. So bila kita buat sesuatu tanpa ada tujuan, tu rasa penat. Sebab tu kadang organisasi dia kata penat Prof, KPI tu, KPI ni. Pasal yang buat KPI tu, orang yang buat KPI tu, tujuan tu lillahi ta'ala ke lillahi manusia? Bila kita kata KPI, kita tengok hidup kita ni Mas, kita buat sesuatu untuk pandangan manusia ke redha Allah. Jadi kita pantau fikiran tu. Sebab kita mesti belajar fikir, lihat kebesaran Allah. Sebab tu saya kata kita ada 4 jenis mata. Mata fizikal Mas tengok, ini iPad,
ini mousepad tu je. Tapi mata, hati, Masya Allah, iPad ni kalau saya ada Quran dan boleh baca, insya-Allah dapat ibadah. Mata akal, macam mana iPad ni boleh berfungsi Mata nafsu, iPad ni kalau orang punya, tengok tu dia iPad tak ada duit curi ke duit apa. Maknanya macam mana fikiran kita dibentuk oleh kita punya keimanan. Sebab itu penting kita didik anak, Mas, make sure dia berfikir. Sebab tu bila kita beri ilmu pada anak-anak, selalu kita kat sekolah dengan anak kita ajar apa? Baca buku. Pergi buat ni. Solat. Maknanya kenapa Islam kita tak kuat, orang dah lahir Islam tak kuat, Mas? Pasal kita mula-mula tu dengan amalan. Kita tak ajar akidah dulu. Tak ajar adanya Tuhan. Patutnya bangun pagi, okey, siapa kejut adik pagi tadi? Oh, terjaga. Siapa pulangkan balik roh tu? Oh, Allah. Tengok boleh nafas. Siapa buat udara ni? Tengok matahari naik, Masya Allah. Pukul berapa tepat? 7.15 syuruk tepat. Bila dia ukur dalam masa 50 tahun akan datang pun dah tahu waktu maghrib bila. Macam mana kalau tidak ada kuasa yang paling besar. So kita nak tentukan ilmu yang kita beri perubahan. Kalau kita ada ilmu, Mas, ilmu tu untuk kita berfikir. Tapi banyak orang, dia banyak ilmu tapi tak amal. Lepas tu amal tak ikhlas pula tu. So bila ilmu kita begitu, kita mula dengan akidah, sistem kepercayaan, dan juga lepas tu baru akhlak dan amalan. Dan barulah membentuk sikap kemanusiaan, barulah kita boleh gerak yang fizikal. Sebab itu kenapa saya tekankan fikir dan luar kotak dan potensi, Mas. Pasal potensi diri kita sangat besar, tetapi kita sebagai ibu bapa, saya pun sama, kita kebanyakannya kita banyak beri kepercayaan yang limiting, kepercayaan yang menghindar orang. Contohnya zaman dulu, bayang 60-an, jangan ambil sains susah. Ingat tak? Sekarang kenapa kita boleh? Pasal kita dah buang kepercayaan itu. Sebab itu sekarang orang kata, tak boleh naik bulan. Tiba-tiba orang naik bulan, baru boleh. Maknanya kita mesti ada beberapa peringkat kehidupan. Yang pertama ialah kesedaran. Kesedaran ketuhanan, keegoan saya suka sebut. Tapi sekarang nak sebut tentang kesedaran kita ni berada di mana, kenapa kita berada di sini, untuk apa, tujuan apa, in the end hujung kita ke mana. Itu sangat-sangat penting pasal berfikir. Dan bila sebut berfikir ni, Prof, ada juga di antara kita lah kita hanya tahu fikir, macam Prof sebut tadi, kita sepatutnya tahu fikir potensi diri kita tapi mungkin ada orang tersalah anggap bila potensi diri tu lebih pula kepada memfokus diri pula, fikir diri je macam tu, macam sikit hanya diri dia saja. Bagus masalah macam tu. Okey, sebenarnya bila masuk potensi ialah dia panggil, kalau kita belajar fizik, Mas, dia panggil potential energy, tenaga kepada macam contohnya kita ambil buku barang berat duduk atas, turun bawah, gravity, daripada potential kepada kinetik, pergerakan. Okey, macam itulah. So bila potensi diri kita ada potential tapi lagi tak gerak, tak akan berlaku apa-apa. Sebab tu Albert Einstein mengatakan, for everything there must start with a movement. So bila kita tak fikir, pernah tak, Mas, kita nak buat tiba-tiba terkeluar tangan? Tak ada kan? Kita akan bergerak. Pasal itu dipanggil dalam sainsnya, Mas, bila saya nak sebut tadi minda sedar, minda bawah sedar. Minda bawah sedar atau minda segar ni fungsi dia 3, Mas. Yang pertama, dia ni akan menentukan proses-proses kehidupan kita. Contohnya jantung berdegup, berpeluh, semua tu minda bawah sedar. Maknanya setiap sel tu ada dia punya mind sendiri, atau minda bawah sedar di setiap sel. Yang kedua, dia ni sebenarnya menentukan kita punya emotion, emosi kita. Sebab tu kalau kita seronok, Mas, bukan kepala je seronok, seluruh badan seronok. Dan keluarkan hormon yang baik dan sebagainya. Dan yang ketiga, dia store belief-belief yang lama-lama, yang mak ayah kita kata kita bodoh masa kecil, tak pandai, itu dia simpan. Itu dia panggil kita punya blueprint ataupun paradigma ataupun kita punya mindset yang dah mak kita siapa-siapa masukkan sebelum kita umur 7 tahun. Belum ada akal, kita tidak ada yang boleh tapis. Apa orang cakap terterima saja. Sebab tu saya nak ulang banyak kali. Siapa ada anak bawah 7 tahun, tolong jangan masukkan buah-buah atau benih-benih negatif dengan marah, mengutuk, kata macam-macam ke anak, perkataan yang tak baik, tak elok, rancangan TV ganas, semua jangan. Pasal ini akan menentukan apakah dia punya minda
bawah sedar, programming dia, blueprint dia, itu akan menentukan dia punya sistem kepercayaan, dan itulah menjadi manifestasi fizikal dia. Ya. Dan satu lagi Prof, mungkin ada juga yang berfikir, yang mengatakan berfikir itu adalah satu terapi, betul ke? Betul. Saya nak sebut tambah yang potensi masuk, maknanya orang yang benar-benar potensi ni, dia akan bergerak dan memberi manfaat. Sebab tu saya kata, kalau kita conscious hidup kesedaran, aku hidup tak apa, takkan Allah beri udara free. Kan Allah berfirman, tujuan kita dilahirkan untuk beribadah. Betul. Beribadah maknanya ada ibadah khusus, ibadah yang tak khusus. Yang khusus, yang rukun Islam kita kena buat. Tapi amalan soleh yang tak khusus, yang memberi manfaat, itu Allah tu yang nak muamalah kita dengan orang. So maknanya kita akan, potensi kita tu kita akan guna. Contohnya kita pandai bercakap. Mungkin orang pandai bercakap, dia buat CD, dia mengajar orang. Orang pandai bercakap, buat baju. Semua orang masing-masing potensi untuk mengimarahkan dunia ini. So balik soalan Mas, adakah berfikir itu boleh terapi? Betul? Yang pertama saya nak tanya, berapa orang daripada ada bilik minda? Saya nak introduce term baru. Bilik minda. Bilik minda. Macam mana tu? Macam ni Mas, kita kejam mata. Bayangkan satu bilik yang kita suka sangat. Tak kira lah macam mana bentuk decoration kita suka. Kita bayangkan dalam minda bayang kita sendiri. Orang tak nampak, kita je nampak. Pasal kita nampak dalam gambaran kita. Apa kita nampak Mas? Orang tak boleh nampak. Kita je nampak. Betul. Mata hati kita Allah yang beri, dan siapa yang beri keupayaan untuk melihat tu, Allah beri. So sebab tu ada banyak pakar motivasi di barat lah, macam Napoleon Hill, dia kata apa yang kita lihat dalam minda mata akan dapat pegang dengan tangan. Bayangkan macam mana orang boleh buat mikrofon ni. Sebelum dia buat mikrofon ni, pencipta tu yang buat, bukan pencipta lah, yang buat mikrofon dia dah nampak. Perekanya dah nampak. Macam orang beli kapal terbang, Wright Brothers, dia dah nampak dalam minda dia, tu dia buat. Sebab tu Henry Ford kan, bila dia nak buat kereta, orang kata tak boleh kan. Tapi pasal dia dah nampak dalam minda dia, dia yakin boleh. Setiap kali engineer tak boleh, you go to work, buat lagi. Macam Thomas Edison, dia nampak lampu, dia dah nampak buat benda tu. Walaupun tak jadi, dia buat. So bila dia gagal, dia try 10,000 kali. Orang kata, apa rasa, BBC interview dia, apa rasa awak gagal 10,000 kali? Oh, saya tak pernah gagal. Saya jumpa 10,000 cara yang tidak berkesan. Nampak Mas? Cara bercakap. Cara bercakap tu menentukan arah mana kita. So untuk terapi diri, berfikir bilik minda ni, so kita kejam mata, bayangkan bilik tu, kita akan tenang Mas. Bila kita berada bilik yang cantik indah ni, kita nampak diri kita tenang dan sebagainya, dan bayangkan kita menjadi pemerhati diri kita. Selalunya kita sebut perhati orang kan. Apa kata kita perhati diri kita? Tengok kita sedang buat apa. Bayangkan kita ni jadi macam director movie. Kita bayangkan kita dalam bilik itu dengan keadaan yang tenang, yang macam kita nak. Image diri kita nak sihat, nak kaya, nak tenang, nak bahagia. Semualah kita mainkan movie yang kita nak diri kita dalam bilik itu. Ambil masa 3 hingga 5 minit satu hari Mas. Lepas solat subuh ke, tengok kejap. Lepas main isyak, nak solat witir, nak tidur malam, 3 hingga 5 minit terakhir waktu tidur sangat penting. Pasal kita dalam gelombang alpha, di mana apa yang minda sedar, thinking mind, fikir, akan masuk ke dalam minda bawah sedar, yang kita ulang dan gambaran dengan sebut dan ulang, itu akan masuk dalam kita punya minda bawah sedar kepada semua sel, yang akan menentukan vibration ataupun getaran kita atau aura kita. Itu akan menarik situasi yang kita bayangkan. Ini memang daripada, dia panggil undang-undang sunatullah, dia panggil hukum tarikan. Memang berlaku. So berfikir dengan cara yang baik, benda indah saja memang terapi. Betul. Dan satu lagi Prof, ada juga yang saya pernah lah bersama dengan kawan-kawan, dia mengatakan saya tak suka nak membaca, terutamanya membaca mungkin surat khabar dan sebagainya, kerana bila saya baca membuatkan saya jadi stres. Jadi membuatkan saya tak perlu fikir, tetapi membuatkan saya stres dengan paparan dalam akhbar tu. Okey, hari ni saya nak ajar satu teknik. Kita bangun pagi, kita tanya diri kita soalan. Siapakah yang bertanggungjawab atas saya? Adakah fikiran saya? Adakah saya bertanggungjawab atas fikiran saya? Atau surat khabar atau TV bertanggungjawab mengubah fikiran saya? Dia dua jenis kehidupan. Satu jenis manusia, dia hidup daripada dalam keluar. Satu lagi keluar ke dalam.
Okey, bila dalam keluar, kita bangun pagi, kita pilih, insya-Allah hari ni semua best. InsyaAllah hari ini saya solat tepat pada waktu, jumpa yang baik, bercakap yang baik dan buat amalan soleh. Ya, benda yang baik sentiasa berlaku pada saya. Rezeki saya melimpah ruah. Duit datang daripada saya semagnet duit. Mana saya pergi, duit masuk saja. Pasal duit itu saya guna untuk manfaat pada orang lain, bukan untuk tamak atau menunjuk pada orang. So itu yang kita pilih tau. So maknanya kalau kita sentiasa dalam minda yang tak betul, then kita fikir, alamak hari ni jam lah, nanti bos marah lah, nanti ni. Maksudnya kalau kita fikir negatif, kita dapat memang jadi negatif. Pasal Mas tahu, betul saya orang berfikir ni, orang yang berjaya kawal minda sedar dia. Pasal minda sedar ni macam CEO. Minda bawah sedar ni macam askar, macam pekerja. So pekerja ikut arahan minda sedar kan. So kalau kita salah pilih minda sedar, maka pekerja tu macam bos beri salah arahan, salah lah rosak. So maknanya dia panggil gini, minda sedar, minda bawah sedar atau minda segar, dan tubuh kita yang melakukan tindakan. So bila minda sedar positif, minda bawah sedar atau segar atau emosi kita positif, maka tindakan kita akan positif. Bila tindakan positif, apa berlaku pada tindak balas? Positif. Macam saya jumpa Mas, saya nak fikir Mas tak elok, kata Mas tak elok, emosi negatif. Tindakan saya masam kat Mas. Bila saya masam kat Mas, Mas masam kat saya. Jadi banyak manusia, dia punya hasil kehidupan ialah tindak balas daripada apa dalam dia. So orang yang hidup daripada yang saya kata tadi, dalam keluar, bila surat khabar, dia baca surat khabar, dia tak kata apa-apa. Macam saya memang tak baca surat khabar lah. So bila surat khabar kalau ada makna pun, dia kata, oh baca surat khabar, okey, dia beri makna. Makna yang baik. Contohnya kalau macam saya tengok bayi lemas, orang sedih menangis kan. Saya mungkin, saya doa, Allah, insya-Allah Allah beri kelapangan, dapat rahmat pada keluarga dia, anak dia tunggu daripada Masya, baby dah masuk syurga. So saya tak stres. Dan kalau tengok, okey, kena bunuh, saya kata satu orang kena bunuh, 26 juta tak kena bunuh, masih selamat. So cara kita beri makna pada apa yang kita baca, maknanya kita kawal, kita in charge of us, bukan surat khabar in charge of our emotion. Itu orang yang hidup dari dalam keluar orang bahagia. Dan ada orang dia hidup untuk kebahagiaan, salah. Jangan hidup nak cari kebahagiaan, bukan. Kita bahagia, kita akan dapat kehidupan. So yang bahagia tu kita pilih. Yang payahnya kita ni fikir hanya bahagia kalau dapat gaji naik, dapat orang kahwin. Sebenarnya orang kahwin ke tak kahwin, Mas, boleh bahagia. Pasal bahagia tu dalam kita. Kita saya perhatikan ada banyak orang, dunia luar dia semua betul, tapi dia tetap tak betul. Tak semestinya kahwin tu bahagia. Pasal, dan ada orang pula, dia tak ada apa-apa pun, tapi dia bahagia. Pasal emosi ni kita pilih. Kita pilih untuk bahagia kan. Tapi ada orang dia jadi mangsa kehidupan. Oh, saya tak bahagia, suami saya tak sayang saya. Kenapa nak suruh suami sayang? Baik, Mama fikir, baru tadi saya cakap dengan pasien saya, kalau anak kita degil, tanya, adakah kita degil dengan Allah? Kalau anak kita degil, kena muhasabah diri. Kalau kita degil dengan Allah, takkan anak tak anak kita. Allah yang memberi kita, membela kita daripada 2 sel mak ayah bercantum 9 bulan sampai umur 20 berapa tahun, berapa trilion sel. Kita punya jantung, kita punya berdenyut, kita punya tulang berubah, hati berubah, kulit tak minggu berubah. Berapa tahun Allah bela, kita degil. Anak kita baru bela 2 bulan, 2 tahun, degil pun nak marah. Okey. Ingat, siapa anak degil, fikir, ada tak aku degil? Dengan suami ke, dengan mak mertua ke, dengan ibu ke? So, nampak tak Mas? Tu yang saya kata hasil kehidupan tu, tindak balas di luar tu kesan daripada dalaman kita. Jadi siapa yang jaga fikiran dia, bila dia dapat benda negatif, negatif. Pasal apa saya dapat negatif? Oh, kalau tindak balas negatif, mungkin tindakan saya negatif. Oh, kenapa tindakan negatif? Emosi negatif. Kenapa emosi negatif? Fikir negatif. Jaga fikiran. Sebab tu orang yang menjaga fikiran dia, orang yang berjaya. Jangan nak menyalahkan orang. Bila dapat negatif, ni mesti selalu ada. Mas, dia gini, orang yang berjaya, formula nombor 1 Mas, ialah orang mengambil tanggungjawab atas apa yang berlaku pada dia. Contohnya, saya nak beritahu satu tip. Boleh tak kita tulis? Kadang-kadang saya ngemas pun saya salah ngemas. Mas belum habis cakap, saya dah jawab salah. Kita mesti gini, dengar dan jawab. Dengar dan jawab. Kalau kita dalam cakap dengan orang tak habis cakap, kita dah jawab,
dua. Satu, kita kurang cerdik. Nombor dua, kita kurang ajar. Ya. Jadi tengok kita hari ni macam mana. Selalu nak potong orang cakap sebab nak lebih daripada orang. Lebih daripada orang. Ego, kesedaran ego. Bajet bagus, nak suruh orang nampak hebat. Kita, kalau kita hanya mencari pandangan Allah, tak perlu orang tahu kita baik. Tak perlulah cerita kita ada apa-apa, nak pergi keluarga lah, anak saya buat tahfiz, yang tu tahfiz, yang ni doktor, yang ni lawyer, umrah tiap-tiap tahun. Buanglah semua tu. Kadang-kadang kita bercakap tu sehingga kan kita tak sedar ya. Mungkinlah kita bercakap dengan satu grup, kita kadang-kadang tak sedar bahawa kita bercakap tu tanpa memberi laluan pun pada orang lain untuk bercakap. Betul, sebab tu saya kata, Mas, nak tahu orang yang hebat, dia suka interested lebih pada interesting. Dia lebih suka mendengar daripada bercakap. So saya beritahulah saudara-saudara, okay, bila kita ada gathering family, tengok siapa cakap banyak. Itu yang paling tak ada apa-apa. Malu sendiri kan. Tapi kalau orang tanya khabar, apa khabar? Kau jumpa budak kecil sekolah macam dah makan belum? Itu orang hebat. Tapi kalau sibuk, tahu I semalam kan pergi ni, itu orang tak hebat. Orang tak ada apa-apa, dia nak tunjuk. Orang tak tahu, bercakap. Itu Mas, kena ingat, saya pun samalah ni, bercakap banyak sangat. Macam satu lagi Prof, ini pun biasa juga kita dengan masalah daripada orang pendengar kita sebelum-sebelum ni menghantar soalan pada Facebook ya. Kata macam mana kalau kita nak berfikiran positif ataupun nak memberi layanan positif kepada orang yang negatif pada kita. Itu susah tu Prof. Sebab tu saya ulang beberapa kali, buat baik pada orang baik pada kita senang. Buat baik pada orang tak baik susah. Syurga itu mahal. Sebenarnya 3 perkara Mas payah nak buat. Yang pertama tadilah. Yang kedua, kita defend orang kena umpat. Betul. Orang tengah mengumpat, kita jangan sambung. Kita tukar channel dan kita defend orang tu. Defend the absent, bahasa Inggerisnya. Dan yang ketiga, mengaku salah. Allah, orang yang mengaku salah ialah orang yang tahu kelemahan diri dia. Yang bahaya Mas, manusia ada 3 jenis kan. Satu, dia tak tahu apa dia tak tahu. Allah, takutnya. Nombor 2, dia tahu apa dia tak tahu. Nombor 3, dia tahu apa dia tahu, orang bijak. Dan yang best, dia tak tahu apa dia tahu. Itu yang best lah. Dia tak tahu, dia tahu, tapi dia boleh buat. Itu yang dia panggil unconscious competence. Itu the highest level ilmu. So macam ni lah. So cakap apa tadi? Nak positif pada orang yang pada orang negatif. 3 perkara nak buat tu lah. So kalau kita ingat macam tu, dan ingat macam mana Mas, saya rasakan kalau kita ingat Allah tujuan kita, redha Allah kita cari, kita nak kasih Allah, kita nak kenal Allah, kita nak ma'rifatullah, kita nak hanya Allah di hati kita, tak ada benda lain. Sebab siapa ada Allah Mas, tak perlu apa. Saya nak sebut ulang sekali lagi tentang makanan kita. Makanan fizikal, makanan emosi, makanan rohani. Makanan fizikal yang kita makan, makanan emosi penghargaan manusia, kasih manusia. Makanan rohani kasih Allah dan cinta pada Allah. Siapa yang ada cinta Allah Mas, tak perlu manusia. Sebab itu kalau orang yang tak dapat kasih daripada suami, tanya Allah sayang tak kita. Saya ingat Ustaz Dr. Zahazan kata, siapa tidak mendapat kasih sayang Allah, tidak akan mendapat kasih sayang manusia. So kalau kita rasa banyak orang tak sayang kita, tengok kasih tak kita pada Allah. Dan ingat ya, kita kasih sendiri saya lah, kita kasih pada Allah ni ingat semayang 5 waktu, pergi haji, rukun Islam saja, tapi sebenarnya rukun iman kita macam mana? Kita beriman tak kepada Allah pada hari kiamat? So bagi kaum wanita di sana, siapa ada suami, kalau kita isteri yang ingkar dengan suami, pakaian tak jaga, aurat tak jaga, solat tak jaga, dengan anak marah, macam mana suami nak sayang? Betul. Jadi kalau suami kita tak sayang kita, saya pun menjaga pada, baru ni saya jumpa seorang tuan haji lah, dia kata, Prof, saya suka Prof cakap pasal perempuan, tapi Prof pun kena marah juga, bukan tegur lah jawab lelaki pun kadang salah juga. Tapi saya kata tak apalah, orang lelaki mungkin ada ustaz lah yang boleh tegur. Saya ni bagi pihak perempuan lah bercakap Mas. Biar kita mengalah orang perempuan ni, insyaAllah. Dan kita ada satu dari Facebook ni, mungkin kita boleh kongsi sedikit lah. Katanya mari berubah jadi baik. Ini daripada Nasibah ni. Katanya mari berubah jadi baik. Biar pedas sampai ke basmati, itu pasti jadi hidup biarlah bererti. Alang-alang hidup,
hiduplah sebagai da'i, ala matilah sebagai syuhada. Masya Allah. Ni saya suka kata-kata ni. Dia hidup penuh makna. Sebab tu saya kata kita hari-hari buat kerja Mas untuk makna ke untuk cita-cita. Kan dah sebut kan, kita nak ubah diri kita. Orang berfikir ni, kita hidup daripada cita-cita itu level rendah. Pasal cita-cita pandangan manusia. Kepada makna supaya kita ada keikhlasan dan pandangan Allah. Dan yang ketiga ialah perkhidmatan. Apakah benefit yang kita beri pada orang? Jadi kalau kita ni ada ilmu saja tapi tak berkhidmat pada orang, duduk kat bilik, tak rugi. Sebab itu kalau orang yang ada poem bahasa Inggeris, boleh baca bahasa Inggeris Maya? I slept and dreamt that life is joy. Saya tidur dan mimpi dan hidup ini indah. I woke up and find that life is service. Saya terjaga dan jumpa dan hidup ini sebenarnya berkhidmat. I acted and found that service is joy. Saya bertindak dan dapati perkhidmatan itu kebahagiaan. Maknanya kita ni bila orang berfikir dia fikir apa yang saya boleh beri. Tapi orang yang ego, apa saya boleh dapat? Mas fikir siapa yang tertekan? Orang nak dapat ke orang nak beri? Orang yang nak dapat. Jadi kalau suami isteri masing-masing nak dapat, berebut tak cukup. Tapi masing-masing nak beri melimpah ruah kasih sayang, masa semua. Bahagia. Bahagia. Jadi orang yang hidup kesedaran ketuhanan, dia sibuk tanya apa saya boleh beri. Itu manfaat. Allah paling sayang. Tapi orang ego, apa saya boleh dapat? Itu jadi tamak, dengki. Dan saya nak sebut 7 emosi negatif yang tak patut ada. Yang pertama, takut. Yang kedua, benci. Yang ketiga, dendam. Yang keempat, tamak. Yang kelima, benci, tamak, tahyul. Sikit-sikit makhluk halus, sikit-sikit jin, sikit-sikit jin. Nak tanya Mas, bila kita tahyul ni, kita sangka buruk ke sangka baik pada orang? Sangka buruk. Takutlah orang dengki. Besar sangat tak kita nak dengki. pasal orang kata apa, jiran sebelah yang baik dengan kita tu, kita jadi tuduh dia pula ya. Betul. Tu saya nak menyerulah pada siapa-siapa yang involve benda ni, cuba kurang-kurangkan. Janganlah kita buat rancangan yang mengubah fokus masyarakat lihat benda tahyul. Kita buang benda dah lama dah. Zaman dulu, masa belum ada elektrik, sebut hantu-hantu. Sekarang sebut lagi, kenapa? Dan bagi penerbit filem, hentikanlah buat benda ni. Bayangkan kita mati besok tengah syuting filem, tiba-tiba meninggal. Macam mana masuk kita katanya. Dan yang ke-7 ialah dendam. So takut, benci, dendam, marah, tahyul, tamak, lupa pula masih 7 yang tak patut ada. Tapi Mas perhati perasaan ni yang takut sebenarnya orang ego kan Mas? Kan takut orang kata. Sebab tu orang yang takut pada Allah tak takut pada apa-apa. Orang yang tak takut pada Allah takut pada banyak perkara. Okey, benci. Orang benci ni, dia benci orang ke dia benci diri dia? Dia benci orang. Pasal apa dia benci orang? Pasal dia dengki. Dengki. So emosi kedua ialah yang dengki. Okey, so takut, benci, takut, dengki, benci, tamak, marah, tahyul, dendam. 7. Itu kalau siapa ada ni memang banyak penyakit. Dan saya pernah sebut sebelum ni kat IKIM juga, 2 kajian saintifik 70 tahun, 2 golongan manusia, lebih kurang cara makan sama-sama, tempat sama, tapi yang membezakan yang penyakit dan tak penyakit lah emosi mereka masa muda. Siapa yang banyak 7 ni memang banyak penyakit. Jadi siapa pendengar radio semua, buka beg tangan kita tengok. Banyak tak ubat darah tinggi. Siapa baru umur 50 tahun dah ada darah tinggi, kajian saya buat banyak ni patient lah, semua suka risau. Mas fikir orang risau ni dia dekat dengan Allah ke jauh? Jauh. Orang takut dekat dengan Allah ke jauh? Jauh. Orang yang dengki? Lagi jauh ya. Orang yang marah? Orang yang dendam? Orang yang tamak? Masya Allah. Orang yang tahyul lagi jauh bila syirik. So macam mana para pendengar IKIM sekalian? Kita nak fokus mana hidup kita ni. Sebab tu siapa orang yang berfikir kan, cuba duduk kalau boleh sebelum tidur tu fikir, muhasabah diri. Itulah saya hasilkan jurnal tu Mas, jurnal inspirasi diri. Di mana salah satunya ialah kita mungkin ayat pertama ialah saya beri kata-kata sikit lah. Lepas tu saya tanya, kita tulis, Alhamdulillah hari ini saya gembira dan bersyukur bahawa saya,
tulis. Mungkin 5 perkara yang kita bersyukur hari ini. Yang kedua, apakah fikiran negatif yang menghalang saya untuk mencapai apa saya ingin capai? Yang ketiga, apakah satu tabiat yang saya harus ubah untuk mencapai kebahagiaan? Yang bawah sekali ialah apakah satu tindakan saya mula hari ini, saat ini, dengan diri saya untuk mengubah kehidupan saya. Dan setiap hari kita lihat pada 5 perkara, Mas. Kesihatan kita, tengok makanan kita, minuman kita, apa yang kita beli, semua tu tengok. Yang kedua, mental. Journal, apa rancangan TV apa kita baca, audit. Berapa banyak mental kita, surat khabar berapa jam, buku ilmiah ataupun Quran berapa jam, perhatikan proportion. Yang ketiga, kita punya kerohanian. Solat kita macam mana? Berjemaah tak sekurang sekali dengan keluarga. Yang keempat ialah hubungan kita dengan manusia lain. Ada tak orang kita benci atau kita menyampah? Okay. Yang kelima, perbelanjaan kita hari ini untuk manusia tengok ke, untuk Allah tengok. Dan kalau kita ada 2 produk, Mas. Satu produk kesihatan untuk mensihatkan badan. Satu lagi untuk beli beg tangan orang tengok. Kalau kita beli barang untuk orang tengok, nak beli kristal, nak tukar langsir, nak untuk pandangan mata manusia, mata fizikal, memang rugi besar. So, journal ni, Mas, kita buat dalam masa 40 hari dan memang kajian menunjukkan kalau lepas 40 hari kita buat disiplin betul-betul, insya-Allah akan berubah. Maksudnya daripada senarai kita yang banyak negatif tadi tu akan bertukar jadi yang negatif tu jadi mungkin satu ataupun tak ada, yang positif tu pula yang insya-Allah, Mas. Sebenarnya saya lancarkan journal ni pada 8 April bila seminar bahagia membahagikan yang pertama. Masa tu tak cukup seat, so saya janji nak buat 17 hari bulan 6, tapi minta maaf asal logistik tak boleh buat, so buat bulan 10 nanti. Tetapi saya jumpa 2 wanita. Saya jumpa seorang tu, dia jumpa saya kat pesta buku, dia kata, Prof, saya dah masuk 29 buat journal ni. Masya Allah, Prof, hidup saya berubah, banyak saya perhatian negatif, dia positif. Lepas tu beberapa hari kemudian saya jumpa seorang lagi, tak nak celik apa saya buat ni. Prof, saya hari 35 dah. Memang Prof, berubah hidup saya. Masya Allah, maknanya dah terbukti bila kita ubah dunia dalaman, dunia luaran memang berubah. Pasal, Mas, bila kita negatif kat dalam, cermin mata pun negatif. Cara melihat kehidupan. Bila dalam positif, cermin mata pun positif. Kadang-kadang kita tahu kita ada negatif Prof, tapi kita tak nampak sebab kita tak ada journal tu, kita tak boleh tulis. Bila kita tulis tu baru kita nampak. Sebab tu kita mudah untuk kita nak berubah tu. Bijak, Mas. Mas tahu sebenarnya kuasa menulis. Bila Mas tulis, Mas akan stimulatekan certain part of the brain yang kenal perkataan tu. Contohnya, orang Eskimo tak kenal durian. Mas tulis durian kat dia, saja je dia. Tapi tulis kat kita, terbau durian, kecuali dia tu nak makan, pun nak cari beli. Maknanya perkataan tu memberi makna yang menyebabkan stimulasi dan keluarkan hormon kerembesan. Macam itulah, bila kita tulis positif, sel-sel positif akan terangsang dalam otak kita. Sebab tu tulis penting. Dan kalau kita ada masalah, Mas, kita tulis masalah tu, lama-lama nampak kecil masalah tu. Banyak yang buat benda. No. Tulis apa nak buat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebelum tidur malam tulis 6 perkara nak buat. Dan buat 1. Masa buat 1 jangan fikir yang 2. 2 fikir yang 3. Dan setiap hari saya cadangkan kita buat 4 circle. Minit, jam, hari, minggu. Kau jaga setiap minit, jam terjaga. Jaga jam, hari terjaga. Jaga hari, minggu terjaga. Minggu jaga, tahun terjaga. So kita jaga setiap saat. Pilihan kita betul. Jaga fikiran. Kita hidup daripada dalam ke luar. Jaga fikir. Jangan biarkan orang yang negatif tu. Satu lagi orang sakit hati, Mas, dia mengumpat. Orang mengumpat dia. Dalam kita tak ada journal, Mas, kita ada diary. Dari apa? Hutang tak bayar. Orang ni mengumpat, sakitnya hatiku. Orang tu kata aku. Orang mengumpat kita 5 minit 3 bulan yang lalu. Kita sakit hati 3 bulan. Kita beri nyawa 3 bulan kat dia. Pasal Allah beri nyawa untuk beribadah, untuk bergembira, berseronok, beri manfaat. Tapi kita duduk sakit hati. Ingat 7 emosi tadi? Siapa ada 7 emosi, dia buang jauh-jauh. Itu sifat mazmumah. Dan agaknya mungkin bila kita dah baca jurnal kita di akhir tu, mungkin kita ketahui sendiri dengan apa yang awal-awal. Awal-awal tu macam benda remeh mungkin. Kesian. Sebab tu saya kata orang yang minda besar, masalah kecil. Orang minda kecil, masalah besar. Orang yang dada sempit,
masalah besar. Macam saya kata Mas, macam kontainer besar. Kita nampak lipas ekor, relax je. Cuba masuk bilik air 2 kaki kali 2 kaki, nampak lipas menjerit kita kan. Macam tu lah. Bila dada kita lapang, kita akan nampak masalah kecil remeh-temeh. Dan orang yang lapang dada ni Mas, orang dekat dengan Allah lah. Lihat isi Allah di hati kita, insyaAllah. Dan ni ada juga rakan kita sebenarnya, rakan Farati Kazaji, katanya melihat wajah-wajah kanak-kanak OKU dan juga anak yatim sebenarnya menyebabkan kita rasa sejuk hati dan juga gembira, dan kita rasa lebih syukur. Betul. Sebab tu dalam sabda Nabi, maksud hadis dia kata, dari segi dunia tengok orang yang bawah, dari segi akhirat tengok orang yang atas. Kita terbalik. Kan? Kita terbalik. Akhirat, Ali aku semayang juga, dia tak semayang langsung. Betul. Ali saya pakai tudung sikit-sikit pun dia tak pakai tudung langsung. Maknanya, betul. Tapi yang macam Mas kata, macam Mas katakan, phone tak nak mahal-mahal, biasa pun, tapi dah suami Mas kata memang pakai. Tapi Mas, bukan senang orang macam Mas muda-muda yang tidak tertarik pada benda dunia. Satu rahmat Allah, bersyukur Mas macam ni. Kadang manusia dia sangat tertarik pada benda-benda dunia yang akan ditinggalkan. Tapi kalau Allah beri hati kita tak kisah benda ni, satu nikmat yang besar. Macam tu lah. Dan kita pun sampai ke penghujung. Mungkinlah sedikit di akhir ni macam mana untuk kita kekal menjadi orang yang berfikir positif ni. Okey, yang pertama saya sebut tadi, kita hendaklah niat untuk berfikir. Yang kedua, kita pantau apa kita fikir dengan cubit atau getah. Yang ketiga, hendaklah kita berfikir di luar kotak, dan jangan bila kata tak boleh, kenapa tak boleh. So bila kita ada halangan, Mas, ada orang fikir sebagai batu halangan, kita ubah kepada batu loncatan. Kita jalan-jalan ada batu kan, ada orang dia stop, ada orang dia guna batu dia lompat lagi tinggi. Lepas tu dia panggil, kita nak naikkan diri kita. Ada buku oleh by Pritchard daripada U Squared, di mana square ni kuasa 2. Okey, 3 campur 3 6. Tapi 3 kuasa 2 9. So 1 4 16. Maknanya kita punya potensi ni meningkat dengan tinggi. Sebab tu itu banyak berfikir di luar kotak, insyaAllah. Dan minta maaf Mas, pada Mas orang yang muda kurang dosa pada saya, dan juga pada para penonton, minta maaf kalau tersalah terkasar bahasa, dan pada para ustaz-ustazah yang lebih arif, saya rela menerima teguran, dan harap sangat kita jadi satu bangsa yang sentiasa mencari inspirasi. Inspirasi maknanya Mas berbeza dengan motivasi Mas ya. Motivasi selalunya kita semangat untuk dapat benda luar. Dapat kereta, dapat rumah, tapi lepas tu apa nak dah? Tak ada dah. Orang motivasi dapat, dia berhenti dah. Tapi orang terinspirasi, orang mencari inspirasi, ialah inspirit dengan roh dia, maka dia tahu makna setiap apa yang dia buat. Maka bila dia inspirasi tu, orang tak ada pun dia akan buat. Pasal inspirasi, inspirit roh dengan Allah. Pasal kita ingat Mas, roh kita ni daripada azali, Allah Subhanahu Wa Taala, alam roh, alam janin, alam sekarang, alam kubur, pada mahsyar dan kiamat. So roh inilah akan jumpa dengan Allah. So kita sibuk bekerja dengan roh dan jiwa kita, insyaAllah. InsyaAllah. Dan fan page saya, Prof. Dr. Muhaya, saya harap kalau ada kata-kata yang baik dapat kongsi, dapatlah saya saham. Saham pencen. Dan juga kita kongsi-kongsikanlah ilmu kita yang kita dapat bersama dengan Prof. Dan apa pun, terima kasih banyak Prof bersama kita. InsyaAllah kita kembali minggu depan kita akan bukakan talian dan juga Facebook yang pada minggu depan kepada anda yang mungkin rindu nak bertanyakan soalan InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Dan kepada anda, teruskan bersama dengan kami di IKIM FM Pilihan